But you know why I mean bersatu? Because the struggles of bersatu is to reject the corrupt and those who abuse power. And I believe that we'll fight them, and I'll fight them hard to ensure that Bersatu rises up as a party which fight those who are corrupt, and that the Malays should never ever align themselves with those who are corrupt. What's the purpose of having temporary power but permanently have our moral conscience tainted? I think that's the way forward. I will fight them. Dalam video klip pendek ini, pelbagai jenis tombahan dibuat ke atas pemimpin Melayu Pakatan Harapan khususnya. Mereka di sebelah sana katakan bahawa kami ni boneka DAP, boneka bangsa DAP. Manalah saya tak marah. Saya ni anak Melayu, anak Malaysia. Kenapa saya menyertai politik? Saya menyertai politik untuk memastikan bahawa rasuah berskala besar yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib dapat ditentang. Saya masuk politik kerana saya nak tentang salah guna kuasa yang dilakukan sebelum ini. Saya masuk politik kerana saya tak nak lihat khazanah negara dirompak oleh pemimpin Malaysia yang juga merupakan orang Melayu Barisan Nasional. Tetapi mereka pula yang kata saya boneka DAP. Apa bendanya? Ada saya mencuri duit? Ada saya merompak khazanah rakyat? Kita semua memainkan peranan dalam mencegah rasuah. Saya beri contoh. Kalau kita tahu ada kawan-kawannya ceritakan yang dia mengamalkan rasuah tu, kadang-kadang dia boleh ketawa. Dulu bila saya jumpa polis ni, saya ada beri RM50. Betul-betul tak ada kenasaman. Itu yang ketawa. Ini bukan bahan jenaka. Rasuah ini tak boleh kita ketawakan dengan begitu saja dan lupakan. We must take a very serious approach. Kita bantras bersama. Rasuah merupakan musuh utama negara. Dan sama dulu bila kita nak perangi dadah, kita boleh perangi rasuah juga. Minggu lepas, Malaysia gempar dengan SPRM merampas wang tunai sebanyak RM600,000 dipercayai milik Parti Pribumi Bersatu Malaysia dari rumah dua anggota Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Kini, Lokman Adam telah menyerang Syed Saddiq dengan pendedahan yang memeranjatkan. Selain dari menuduh Syed Saddiq menipu SPRM, Syed Saddiq telah pecah amanah dari peruntukan RM50 juta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari semalam saya telah mendedahkan bagaimana pegawai kepada Syed Saddiq telah menipu ketika memberi keterangan. Kononnya beliau telah pun dibaling dengan telefon oleh pihak SPRM, dipaksa untuk berdiri satu kaki, lepas tu tukar satu kaki lagi bila dah penat, dan macam-macam layanan buruk kononnya dilakukan oleh pihak SPRM. Ini akibat terlalu terpengaruh dengan atuk tua bernama Mahathir Mohamad, dah biasa dengan aktiviti menipu rakyat. Akhirnya dia lupa bahawa pejabat SPRM tu pun ada CCTV nak tipu macam mana. Hari ini saya nak mendedahkan satu perkara baru di mana Syed Saddiq pula hari ini terkantul kerana menipu juga, menipu, memberi keterangan palsu, dan beliau hari ini bakal berhadapan dengan pendakwaan kerana bukan hanya beliau telah memberikan keterangan palsu kepada SPRM, kerana beliau ketika duitnya sebanyak RM250,000 hilang, Syed Saddiq membuat laporan polis. Ni tak cerdiknya Syed Saddiq ni. Orang yang dapat duit daripada sumber yang haram, sumber yang tidak halal, daripada aktiviti-aktiviti seleweng salah guna kuasa, jarang buat report polis bila duit tu hilang tapi penyamun-penyamun kat Malaysia ni semua pelik. Kenapa duit yang dapat daripada sumber haram ni Syed Saddiq pergi lapor mengatakan duit tu hilang. Kita pun tak tahu girlfriend dia yang ambil ke, tapi yang saya tahu girlfriend dia bukan yang viral gambar tu. Itu mungkin dia punya skandal dia saja. Girlfriend dia seorang peguam Chinese tinggal di Ipoh. Yang itu yang saya tahu. Jadi hari ini saya nak beritahu dengan tuan-tuan, Syed Saddiq bakal berhadapan dengan pendakwaan. Pertama, kerana apabila dia membuat laporan polis,
RM250,000 hilang, yang hilang RM250,000, orang mula sangsi macam mana seorang yang hanya berusia bawah 30 tahun boleh ada duit hilang sejumlah RM250,000. Dia jadi menteri baru 22 bulan, baru 22 bulan, kan? Dah ada hilang RM250,000. Yang tak hilang kita tak tahu. Jadi ada satu laporan SPRM telah dibuat ke atas Syed Saddiq untuk diminta pihak SPRM menyiasat. Dan bila disiasat, apa yang berlaku amat mengejutkan. Kerana bila disiasat, sudah pasti antara yang paling awal termasuklah tuan-tuan, Bendahari Armada. Sebab nak tahu betul ke duit ni peringkat awal, Syed Saddiq kata ianya duit datang daripada sumbangan orang ramai. Maknanya duit parti. Bila Perlembagaan Bersatu mengatakan Bendahari Agung parti tidak boleh memegang lebih daripada 50,000, 30 ke 50,000 lah. Macam mana pula orang lain, ketua armada, boleh pegang 250,000? Itu jumlah yang hilang. Yang tak hilang kita tak tahu lagi. Jadi, saudara, Syed Saddiq telah mengubah alasan dia. Walaupun mereka awal dia kata duit ni duit parti, duit sumbangan orang ramai. Tapi lepas tu dia ubah, dia kata duit tersebut adalah datangnya daripada kedua ibu bapa dia. Tuan-tuan, ketika berjumpa dengan pegawai SPRM memberi keterangan, Syed Saddiq memberikan alasan duit ini datang daripada kedua ibu bapa dia. Mak dia tak kerja, bapa pun tuan-tuan bukan ada kapasiti untuk memberi Syed Saddiq sebanyak 250,000. Jadi, pertama, Syed Saddiq boleh didakwa di mahkamah bila masa akan didakwa kerana memberi keterangan ataupun kenyataan palsu. Kedua, tuan-tuan, bila disiasat nak cari 250,000 ni, tiba-tiba jumpa di dalam peti besi Bendahari Armada sebanyak RM400,000. Ini boleh kena amla juga ni, tuan-tuan. Dan yang ketiganya, saudara, apabila disiasat, didapati duit-duit yang datang, yang hilang ini ada kaitan dengan peruntukan 50 juta Kementerian Belia dan Sukan, disalurkan melalui Youth Power Club, dan kemudiannya Youth Power Club ini, saudara, diselenggarakan oleh Bendahari Armada, dan didapati, saudara, Bendahari Armada ni telah menubuhkan sebuah syarikat bernama Armada Bersatu Enterprise. Dan Armada Bersatu Enterprise telah pun menerima sumbangan orang ramai. Maknanya, satu lagi pertuduhan boleh dikenakan ke atas Syed Saddiq ni, saudara, dan mungkin Bendahari Armada ni pun boleh kena, iaitu menerima deposit. Ni pun salah, tuan-tuan. Macam orang buat game, money game, kan? Mereka ni menerima illegal deposit. Menerima deposit ataupun mengambil duit orang ramai, ini merupakan satu kesalahan. Syarikat-syarikat kalau tak ada kebenaran daripada bank negara, tak ada lesen, dia tidak boleh untuk menerima deposit tersebut. Tetapi di dalam siasatan pihak SPRM yang paling mengejutkan, tuan-tuan, orang yang lantang, yang cerita tentang integriti, yang cerita tentang kita nak sebuah kerajaan yang bersih, kita tidak mahu penyamun, perompak, pencuri. Rupa-rupanya dialah bapa perompak. Duit orang ramai derma ni, saudara. Armada Bersatu Enterprise ni terima lebih kurang dalam RM900,000. Tetapi daripada jumlah RM900,000 lebih ni, tuan-tuan, RM120,000 telah di-wire ataupun ditransferkan ke dalam akaun ASB Syed Saddiq. Jadi bersedialah Syed Saddiq. Tidak ada lagi Tommy Tomato nak menyelamatkan kamu, kan? Kerana kes ini
bakal didakwa oleh pihak SPRM. Keduanya, dulu kamu ada Latifah Koya untuk menyelamatkan nyawa kamu. Hari ini Latifah Koya sudah tiada. Hari ini SPRM di bawah Azam Baki sudah mula jalan dengan betul, sudah mula nak mengambil tindakan, tak kiralah orang UMNO ke, orang PPBM ke, orang apa pun, kan? Mereka tidak lagi dipengaruhi oleh orang politik. Dulu zaman Atok, kan? Dia boleh ambil orang politik, orang kanan Azmin Ali boleh diambil untuk menjadi ketua pengarah SPRM. Dulu zaman Atok dia boleh ambil Lim Guan Eng punya peguam dan juga peguam komunis untuk menjadi peguam negara, iaitu Tommy Thomas. Hari ini Tommy Thomas tidak boleh selamatkan kamu. Hari ini Latifah Koya tidak boleh selamatkan kamu. Maka bersiap sedialah. Itu sebab kalau diri itu tak bersih, kan? Jangan mengata orang. Duk kata Datuk Najib macam-macam. Hari ini tuan-tuan, hukum karma. Hukum karma. Semua tuduhan yang dilemparkan ke atas Datuk Seri Najib, sampai sekarang Datuk Seri Najib masih lagi belum dapat dibuktikan bersalah. Tuan-tuan, dah 2 tahun, 25 bulan ni lebih kurang, kan? Tetapi akhirnya yang terbongkar hari ini ialah beliaulah sebenarnya culprit, bapa penyamun yang telah menyelewengkan duit sumbangan orang ramai. Itu sebab kalau tak bersih, tutup mulut, jadilah macam Lim Guan Eng.